Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, murid-murid. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan yang cikgu sediakan bahan ini untuk rakaman murid-murid bagi yang tidak boleh mengikuti kelas secara sidang video ataupun Google Meet nanti. Okey, dalam topik yang kita akan belajar pada kali ini ialah dalam unit 11 iaitu penjagaan dan keselamatan diri. Apa yang murid akan pelajari ialah berkaitan dalam standard kandungan iaitu peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga iaitu berfokus pada penderaan dalam keluarga. Okey, dari segi objektif ataupun perkara yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini pada standard pembelajaran 4.11 iaitu memahami kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. 4.12 mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Okey, jadi ada dua perkara penting yang murid akan kuasai dalam pelajaran kali ini iaitu kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Jadi murid perlu faham apa itu yang dikatakan penderaan dan kenapa pentingnya kita perlu menangani ataupun kita perlu mengelakkan penderaan ini berlaku dalam institusi keluarga kita. Dan murid juga mesti ada satu tekad ataupun hasrat untuk mengatakan bahawa penderaan dalam keluarga ini tidak boleh berlaku. Iaitu kita mengaplikasikan kemahiran berkata tidak. Maksudnya kita sepenuh hati tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan penderaan dalam institusi kekeluargaan. Okey. Seterusnya, yang pertama, cikgu nak jelaskan apa yang dikatakan bila sebut penderaan, tentulah kita nak elakkan itu berlaku dan kita nak apa? Kalau lihat pada gambar ni, kita nak apa? Kita nak menjadi ataupun berada dalam satu keluarga yang bahagia. Okey, di sini cikgu nak jelaskan tentang apa itu keluarga bahagia. Pertama, tentang maksud keluarga. Kalau di sini merujuk kamus Dewan yang ini rujukan utamalah kita, iaitu keluarga memberi maksud seisi rumah tangga yang terdiri pada suami, isteri, ini mak, bapa serta anak-anak. Manakala bahagia pula bermaksud suasana yang tenang, aman serta gembira. Sebut saja keluarga bahagia sudah jelas terbayang dalam kotak pemikiran kita semua bahawa kehidupan satu keluarga yang bebas daripada gejala sosial. Masalah sosial tak ada. Masalah sosial macam-macam. Kalau sebelum ni kita dah belajar tajuk inhalant. Inhalant tu cabang kepada dadah. Jadi kita elakkan. Itu salah satu gejala sosial lah. Tak ada dalam keluarga kita mengamalkan corak hidup yang berlandaskan disiplin, tetapi wujud di dalamnya sifat kasih sayang. Mesti ada disiplin. Disiplin banyak perkara lah. Contohnya waktu tidur, waktu makan, waktu belajar. Semua itu dikatakan disiplin. Mesti wujud dalam keluarga kita. Waktu solat dan waktu apa lagi. Waktu-waktu yang penting itu kita kena patuhi supaya norma-norma kehidupan dalam keluarga kita ini dapat dipupuk dengan elemen ataupun dipupuk melalui kasih sayang yang amat tinggi dan saling menghormati. Ini penting sekali. Hormat pada ibu, hormat pada bapa. Cara nak hormat, sebelum ni kita dah belajar macam mana cara nak hormat. Dengar kata, mesti ada perbincangan. Rasa tak puas hati tu mesti dibincang dalam keluarga. Itu salah satu cabang. Cabang untuk mencapai menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Okey, mana-mana. Okey, lawan kepada keluarga bahagia, seperti yang kita tahu, tadi cikgu sebutkan, tajuk kita hari ini ialah penderaan. Tentulah keluarga yang tak bahagia ini, kalau berlakunya penderaan dalam keluarga, suasana kehidupan seharian dalam keluarga, dah pasti dia bukanlah keluarga yang bahagia. Okey. Apa yang dikatakan penderaan kanak-kanak? Kita fokus pada penderaan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni termasuk kamulah sebagai anak-anak dalam keluarga. Okey, dia bermaksud dera atau satu perbuatan yang zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kanak-kanak ni apa? Kurang daripada 18 tahun. Okey,
Kalau ada abang kamu lebih 18 tahun tu bukan kanak-kanak lagi lah. Ini takrifan umum Okey, penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis. Dia ada beberapa jenis. Satu, penderaan fizikal. Fizikal ni tubuh kita lah, tubuh badan, tangan, kaki, muka yang awak nampak pada diri awak. Kedua, penderaan mental dan emosi. Mental ni pemikiran awak dan emosi awak. Dan penderaan seksual kanak-kanak. Seksual iaitu sistem reproduktif awak tu yang kita dah belajar awal dalam topik pendidikan kesihatan ini, sistem reproduktif. Masih ingat lagi tak? Jadi boleh buka balik buku apa itu sistem reproduktif, iaitu penderaan seksual yang melibatkan kanak-kanak ini. Okey, penderaan kanak-kanak merupakan dari segi perubatan ataupun sosial ni berlaku yang dah ditakrifkan dalam WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi sumber apa yang cikgu bagi ni adalah dapat daripada sumber Wikipedia dalam internet. Jadi ni yang cikgu ambil sebagai yang dikatakan maksud penderaan kanak-kanak. Okey. Tadi dibahagikan pada 3. Jadi cikgu akan jelaskan satu persatu apa yang dikatakan penderaan yang terbagi pada 3 tadi. Yang pertama, penderaan fizikal. Okey. Kalau di sini dinyatakan penderaan fizikal itu ialah kecederaan akibat tumbukan, tamparan, sepak. Ini contohlah, cekik, pukul. Itu kalau berlaku Jadi itu adalah satu perkara yang dilakukan boleh menyebabkan penderaan fizikal. Sama ada dia menggunakan anggota badan, tangan seperti tangan ataupun menggunakan alatan kayu atau objek lain. Kalau lihat pada gambar tu contohlah. Lain yang mana bahagian tubuh. Okey. Yang kedua, penderaan emosi dan mental. Tadi cikgu ada sebut emosi. Emosi ni perasaan kamu. Apa yang kamu rasa daripada naluri kamu, daripada hati kamu. Dan mental ini pemikiran. Okey. Ini menurut Akta Kanak-Kanak 2001. Apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental. Maksudnya yang menyebabkan awak rasa tertekan. Itu yang menyebabkan mental awak, pemikiran awak bercelaru, dah tak boleh fikir kenapa buat macam ni. Okey. Seperti kecelaruan mental atau tingkah laku. Menyebabkan awak buat tingkah laku tak betul lah. Contoh tingkah laku seperti keresahan, murung, tak puas hati, geram, marah. Sebelum ni kita dah belajar stres stres, konflik dan stres. Konflik dan stres. Jadi ia menyebabkan awak duduk sendiri dan perkembangan awak mungkin lambat. Dia menyebabkan awak tumpuan dalam belajar semua terganggu, semua banyak benda terganggu. Awak tak suka, malu pada orang lain, takut, perasaan takut, gelisah. Itu timbul apabila berlakunya penderaan emosi dan mental. Macam mana boleh berlaku ni? Mungkin dimarahi, selalu dikeji, dihina, dimarah dalam keluarga. Jadi tiada kata-kata yang baik yang keluar daripada dalam ahli keluarga kamu pada diri. Ni contoh sajalah. Saya harap tak berlaku dalam pelajar-pelajar SK Kota Masai. Kita mesti berada dalam keluarga yang harmonis, aman, keluarga bahagia. Okey, yang ketiga melibatkan penderaan seksual. Penderaan seksual. Okey, di sini kalau menurut Akta Kanak-Kanak 2001, apabila seorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks, jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks, bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang lain, pihak lain, bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Jadi di sini sudut penderaan seksual ini lebih kepada apa yang telah kamu pelajari sebelum ini, kalau kamu ingat kembali, iaitu berkaitan sistem reproduktif. Jadi kita dah belajar sistem reproduktif itu, ini merujuk kepada sistem seksualiti seorang manusia lah. Jadi di sini apa-apa benda yang berlaku pada diri kamu berkaitan sistem reproduktif yang tidak sesuai dari segi norma-norma kehidupan yang sebenar,
yang kamu kira sebagai perkara yang positif, ia adalah dikira penderaan seksual. Okey, di sini cikgu nak jelaskan perkara ini mudah saja. Jika kita merujuk kepada perkara ataupun benda-benda yang disarankan oleh agama, khususnya agama Islam lah. Majoriti murid-murid adalah agama Islam. Dan agama-agama lain pun melarang kita melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai, tidak patut dilakukan dalam seksualiti, yang melibatkan seksualiti ini. Jadi senangnya, mudahnya kita ikut saja, patuh saja apa yang disarankan oleh cikgu, ustazah, kaunselor berkaitan perkara ini. Jika berlaku, kamu perlu merujuk. Jika berlaku, diharap perkara ini tak berlakulah di kalangan kamu. Okey, itu saja berkaitan penderaan seksual. Okey, di sini seterusnya cikgu ingin menjelaskan berkaitan kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Kenapa ia amat penting pada diri kita dan kepada semua orang? Perlu kita tahu bahawa penderaan dalam institusi kekeluargaan ini tidak sepatutnya dan sebenarnya tidak boleh berlaku. Okey, yang pertama, ia penting kerana untuk menjadi satu keluarga yang bahagia, yang tiada masalah dari segi isu penderaan ini, sudah pasti dia akan meningkatkan keyakinan dan nilai diri seseorang. Terutamanya kamulah sebagai kanak-kanak, mereka yang berada dalam keluarga tu sebagai kanak-kanak, perlu ada keyakinan diri supaya kamu dapat hidup dengan gembira, pergi sekolah dan yakin untuk belajar, untuk melakukan sesuatu. Dan perkara positif yang pada diri kamu tu perlu, sebab dia akan mempengaruhi banyak perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan kamu mungkin rasa rendah diri, rasa malu. Keyakinan diri tu penting dan akhirnya kamu boleh capai dan lakukan perkara-perkara yang kamu nak laksanakan, sama ada dalam pelajaran, dalam apa saja, dengan baik dan cemerlang. Okey, yang kedua, memberi motivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik dan cemerlang. Tadi cikgu dah sebutkan kan. Okey, dia boleh memberi dan menambah motivasi. Supaya dalam diri kamu ni positif saja Apa yang kamu buat, aku mesti berjaya, aku mesti menang, aku bersemangat. Semua benda yang ada dalam diri kamu tu semuanya positif dan menambahkan motivasi kamu nak melakukan sesuatu, utamanya dalam pelajaran ni lah. Kamu hanya belajar. Sekarang sebagai murid, kamu tumpukan pada pelajaran dan sangat bermotivasi untuk capai pencapaian yang terbaik. Yang ketiga, memberikan tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat, cergas dan cerdas. Cergas itu dari segi fizikal, cerdas itu dari segi pemikiran. Otak kita perlu berfikir dengan cemerlang dan baik otak kita. Contohnya, cikgu tanya je soalan, kamu boleh jawab dengan baik. Sebab kamu tidak diganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu pemikiran. Pemikiran ni terganggu sebab emosi. Contohnya sedih. Tentulah pemikiran kamu tidak boleh berfikir dengan baik. Sebab memikirkan kesedihan yang kamu alami. Itu emosinya sedih. Itu satu contoh. Okey, dan yang keempat, yang terakhir ni sebagai contoh saja, 4 saja ni cikgu berikan. Yang terakhir, merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Minda kamu ni perlu dirangsang. Dirangsang ni maksudnya kamu dapat berfikir dengan mudah. Contoh, bila kamu belajar, kamu nak menjawab soalan, kamu dapat berfikir dengan mudah dan dengan baik. Tak diganggu dengan perkara-perkara yang mengusutkan, melemahkan ataupun mengganggu awak nak berfikir dengan baik. Okey, itu saja 4 perkara. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh disebut di sini untuk merujuk kepada kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Okey, ni yang terakhir yang cikgu nak berikan dalam pembelajaran pada hari ini ialah kenapa kita perlu katakan tidak kepada penderaan. Kenapa sangat perlu kita katakan tidak. Tidak ni maksudnya tak maulah. Maksudnya kalau boleh dalam pemikiran awak, dalam gambaran awak, dalam pemerhatian awak tengok dalam suasana awak kat taman mana-mana, awak tak nak lihat berlaku perkara melibatkan penderaan ini. Okey, yang pertama, sebagai bukti yang dah berlaku di negara kita. Kesan ni cuba tengok. Ini kesan kepada
Kalau ikut kereta akhbar yang cikgu ambil tu, mati disepak kekasih ibu. Mati. Sampai mati. Budak 3 tahun dibelasah bertatalu di padang bola oleh kekasih ibu. Maksudnya di situ ada ibunya. Sepatutnya ibunya melindungi anaknya, tetapi mungkin dia tak mampu. Dan ini berlaku. Yang kita hairan di sini, kenapa ada manusia yang masih tidak boleh mengawal emosi dia sehingga sanggup budak 3 tahun, kecil lagi 3 tahun yang tak bersekolah lagi, sanggup dibelasah bertalu-talu. Okey, ni dah berlaku jadi mungkin tekanan ke apa ke, kita tak pastilah cerita sebenar. Cuma di sini kenapa perlakuan itu boleh berlaku, penderaan itu boleh berlaku sehingga akhirnya mati. Okey, apa dosaku? Kalau tengok gambar bawah tu, maksudnya kesan fizikal dia. Tengok tubuh dia habis ada kesan-kesan kudis dan sebagainya daripada hasil apa tu? Puntung rokok, cucuhan puntung rokok pada tubuh. Begitu banyak kaki dan kesian. Tentu benda ini menyakitkan dan ni tak patut berlaku lah. Pecah usus dalam perut sampai pecah. Bayi ni bayi. Ini bukan 3 tahun lagi, kecil, masih bayi. Bayi nazak didera oleh teman lelaki ibu. Dan mati didera oleh kekasih ibu. Ni banyaknya berkisar tentang keluarga lah. Walaupun yang terlibat juga mungkin bukan dalam keluarga awak. Mungkin orang luar. Mungkin juga orang yang bukan ahli keluarga. Ada juga berlaku daripada kisah pembantu rumah. Yang diupah patutnya menguruskan rumah tangga, jaga anak-anak mereka. Akhirnya melakukan perkara yang tak baik. Contohnya yang kita pernah dengar, contohnya memberi ubat yang terlampau. Ubat yang overdose, terlebih banyak sehingga menyebabkan sistem tubuh rosak dan sebagainya. Banyak lagi lah. Yang paling dahsyat ialah sehingga mereka ini matilah. Itu yang paling dahsyat lah. Maksudnya kesan dia sangat kritikal lah. Boleh berlaku bila adanya penderaan. Jadi perlunya kamu merasakan bahawa penderaan ini tak sepatutnya berlaku di kalangan penduduk ataupun kita di negara kita ni lah. Kalau boleh kata di dunia ni lah. Jadi kita kena nekatkan bahawa isu penderaan ini tak boleh diambil mudah. Okey, ini poster-poster oleh NGO NGO ni pertubuhan-pertubuhan yang dah mewar-warkan perkara ni, dah iklankan, promosikan bahawa kekejaman kanak-kanak ni tak perlu dihentikan. Contoh di sinilah, jenayah kanak-kanak di Malaysia berada di tahap yang serius dan membimbangkan. Ini poster-poster NGO. Dan kita perlu menyokongnya lah. Okey, dan kanak-kanak bukan punching bag. Punching bag ni maksudnya kalau kamu pergi gym ataupun kamu tengok dalam televisyen dan sebagainya, tempat umbak latihan apa ni? Latihan bertinju tu dia. Tumbuk atas, ada apa ni? Bag besar tu dia letak situ pasir ke apa, ditumbuk buat latihan. Jadi ia dilakukan pada kanak-kanak. Ini yang tak sepatutnya. Kerajaan perlu lakukan sesuatu agar kes penderaan yang melibatkan kanak-kanak ini dapat dikurangkan. Kalau boleh, bukan dikurangkan, tak ada selepas ini. Jadi sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita, okey, seperti biasa di akhir pembelajaran cikgu akan bagi kamu satu tugasan. Tugasan kali ini satu tugasan melibatkan peta iting. Seperti biasa peta iting. Kamu jawab tugasan ini dalam buku tulis, buku latihan kamu. Dan apa yang dia nak dalam tugasan ini, dalam peta iting yang kamu kena buat ni, ialah menyatakan kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Okey. Di sini cikgu nak beberapa maklumat itu dipecahkan kepada 4. Yang pertama, emosi. Apa sebab perlu kita tangani, perlu kita elakkan. Tangani ni maksud elakkan penderaan dalam keluarga dari segi emosi, kamu nyatakan. Yang kedua, dari segi tingkah laku, perbuatan. Kenapa perlunya? Di sini kamu boleh rujuklah mana-mana bahan dalam buku teks ataupun dalam bahan yang cikgu bagikan tadilah. Cikgu dah nyatakan tadi, cikgu dah beritahu tadi dalam nota-nota yang cikgu bagikan tadi. Jadi kamu boleh masukkan kalau ada yang menepati dari segi kehendak soalan tersebut. Okey, yang ketiga, mental dan fikiran. Dari segi mental kamu, fikiran. Dan yang keempat, dari segi fizikal ataupun tubuh badan. Kenapa pentingnya? Jadi tugasan ni kamu siapkan.
dan perlu kamu kongsikan bahan-bahan ini kepada saya lah. Bagaimana kamu nak kongsikan? Okey. Kamu boleh menghantar melalui, biasalah melalui ni email saya G89 ni 894237781@moedl@edu.my. Jadi ini boleh hantar melalui ini ataupun muat naik dalam Google Classroom, ataupun bahan tu kamu ambil gambar, kamu hantar melalui WhatsApp atau Telegram sebagai bukti yang kamu telah laksanakan. Dan apa-apa persoalan kamu boleh tanya kepada saya lah. Boleh chat dalam Google Classroom, Google Classroom ataupun dalam WhatsApp ataupun Telegram ni. Okay, itu saja pembelajaran kali ini. Saya harap kamu dapat laksanakan dengan baik dan selesaikan tugasan tersebut untuk cikgu rekodkan dalam pentaksiran bilik darjah. Itu saja, kita berjumpa lagi masa akan datang minggu depan. Kalau rasanya dia masih lagi dilanjutkan PDPR ni. Jadi saya harap kamu terus menjaga kesihatan, pastikan kamu tidak berada di tempat yang berisiko, selalu menjaga kebersihan diri. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih, bye bye.